fil hathi 'alal adabi ma'al ulama wal awliya wa ta'zimihim. Fasal yang ketiga pada menyarankan kita untuk beradab dengan ulama dan beradab dengan awliya dan membesarkan mereka, yakni menghormati mereka. Berkata Abu Uthman Al-Hayri rahimahullahu taala, as-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibah wal muraqabah. Bersahabat kerana Allah mestilah bersahabat dengan Allah mestilah disertakan dengan sentiasa rasa takut dan juga merasakan diri kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersahabat dengan Nabi macam mana? Tadi sahabat dengan Allah, kita kena sentiasa rasa kita ni takut pada Allah dan rasa diri kita diperhatikan oleh Allah. Bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara dia dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa melazimi ilmu dengan ilmu. Dan bersahabat dengan aulia, dengan para wali Allah adalah macam mana? Dengan menghormati mereka dan memperbanyakkan khidmat kepada mereka. Khidmat walaupun hanya dengan susun selipar. Khidmat walaupun hanya dengan buka pintu kereta dia. Itu tugas kita dengan para ulama. Adab kita adalah berkhidmat dengan mereka dan beradab dengan mereka. Dan dengan keluarga pula. Bersahabat dengan keluarga cara dia macam mana? Dengan pamerkan akhlak yang baik. Dan bersahabat dengan kawan-kawan yang lain adalah dengan sentiasa bermanis muka. Dengan kawan-kawan kita ni sentiasa bermanis muka selagi mana tak berdosa. Tak senyum pada perkara maksiat lah. Dan bersahabat dengan orang jahil macam mana pula? Cara bersahabat dengan orang jahil adalah sentiasa mendoakan mereka dan mengasihani mereka. Ajib lah ni. Cara bersahabat dengan Allah, cara bersahabat dengan Rasulullah, cara bersahabat dengan wali-wali Allah, cara bersahabat dengan keluarga, cara bersahabat dengan kawan-kawan yang lain, dan cara bersahabat dengan orang-orang jahil. Orang-orang yang maknanya ahli maksiat ke, orang fasik ke. Ada cara dia. Bukan kita hina dia, bukan. Kita mendoakan dia dan rasa kasihan kepada dia. Ulang balik sekali lagi. Bersahabat dengan Allah adalah sentiasa rasa takut kepada Allah dan merasakan muraqabah. Apa muraqabah? Merasakan diri sentiasa diperhatikan oleh Allah. Takut semualah jadi. Bersahabat dengan Rasulullah adalah sentiasa ikut sunnah Nabi SAW dan melazimi ilmu. Ilmu kena ada. Dan bersahabat dengan wali Allah, nak duduk dengan wali Allah mesti hormati mereka dan berkhidmah kepada mereka. Bersahabat dengan keluarga, ada isteri, ada anak, ada mak, ada abang, ada adik kan, keluarga kan, kena dengan akhlak yang mulia. Bersahabat dengan kawan-kawan yang lain adalah dengan maniskan muka dan selagi mana bukan maksiat. Jangan setuju pada maksiat. Kawan buat maksiat kita pun sokong dia, tak boleh. Tak. Dan bersahabat dengan orang-orang yang jahil, orang-orang fasik, orang-orang yang jahat ni dengan kita mendoakan mereka dan mengasihani mereka, kesian pada mereka. Ada rasa kesian pada mereka. Sebab apa mereka buat benda ni. Tak. Fa'alaika ayyuhal akh, maka hendaklah kamu wahai saudaraku menghormati ahli ilmu, orang-orang yang ada ilmu, para ulama ni, dan memberikan mereka hak-hak mereka. Siapa pun mereka. Kalau dia ada ilmu, kita kena hormat dia. Walaupun mungkin dia berada di pihak musuh kita. Contoh macam tadi. Pihak yang akidah dia beza dengan kita. Tapi kalau dia ada ilmu, kena hormat dia. Kata Nabi SAW, anzilin nas manazilahum. Kamu mesti letakkan seseorang pada tempatnya. Contoh kalau majlis kita ni mari ramai orang. Tiba-tiba ada seorang tu YB mari. Jangan letak belakang, letak kat depan. Walaupun dia mungkin ada buat benda jahat, menzalimi rakyat apa semua tak. Selagi mana dia pemimpin, dia orang yang disanjung, kita kena letak dia pada tempat dia. Biar dia YB parti tu, biar dia. Contohnya tak boleh begitu. Bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi menghormati siapa yang patut dihormati. Walaupun mungkin dia buat salah. Okey? Yang kau nampak ustaz-ustaz duduk belakang, cara kita beradab dengan dia, jemput duduk depan. Sebab tu anak kalau dalam majlis, anak khabar pada asal khidmat, kalau ada ustaz-ustaz mari panggil duduk depan. Dia tak ambuh, itu urusan dia lah. Maknanya kadang-kadang dia tak ambuh duduk depan. Dia tak selesa. Tapi kita kena jemput duduk depan. Orang-orang tua kena duduk depan. Sayyidina Habib Umar tak akan mula maulid, mula majlis, melainkan semua yang 40 tahun ke atas duduk kat depan. Hormat dia kepada orang tua. Tak. Dan orang ulama, para ulama, walaupun dia muda lagi, kena hormat dia. Letak dekat tempat dia yang betul. Kita pula sebagai pelajar ni, kena rasalah kita duduk soal pertama. Biar ulama duduk depan, aku duduk belakang sikit. Kena tahu mana nak beri hak kepada orang tu. Okey? Ni kalau artis mari orang duduk depan, lalu artis. Ni apa
public figure ni, ni kena duduk depan ni, orang nampak biar glamour majlis kita. Ulama tak hormati begitu. Orang tua tak hormati begitu. Tak, siapa yang patut kita hormat sebenarnya? Ni kalau public figure ke, depan sekali apa semua. Artis semua depan ni. Apa yang dia ada? Tak, apa ciri-ciri yang sepatutnya yang ada yang kita kena hormat dia? Kena pandai menilai. Sebab tu kita jangan cepat terpengaruh. Ni kalau tu, ni kena letak dalam poster kita, kena gambar kita biar nampak goh kita punya majlis ni. Lah. Kita lebih berbangga dengan para ulama, dengan para salihin, bukan dengan orang-orang yang jauh daripada Allah. Walaupun dia baru hijrah. Tak. Apa kelebihan yang dia ada kalau dia baru hijrah? Bukan kata nak menidakkan kelebihan, tak. Tapi kita ada orang yang lebih utama kita perlu hormati, kita perlu agungkan. Sebab tu berapa ramai orang yang dia diam je, tak bercakap. Tapi sebab dialah majlis kita diterima oleh Allah. Kita cakap ni kadang-kadang tak ada ikhlas, tak ada apa. Tapi sebab ada orang mari belakang tu, ada seorang ikhlas di mari tu, sebabkan dia Allah ampunkan semua dosa kita. Kata para ulama, kam min mutakallim bi barakatis sakit. Berapa ramai orang yang bercakap, dia boleh lancar bercakap tu sebab berkat orang yang diam belakang. Orang diam tu doa pada dia supaya Allah lancarkan kata-kata dia gini. Dia pun cakap sedap. Padahal bukan sebab dia, sebab ada orang soleh belakang tu. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Dalam majlis kita tu, mungkin sebelah kita ni orang soleh. Sentiasa bersangka baik dengan siapa kita duduk dengan mereka.